bertemu kembali dalam cerita dan pastinya kalau nak bercakap berkenaan dengan balik kampung ini, pastinya antara perkara yang penting adalah dari segi jadual, merancang perjalanan untuk balik ke kampung. Ada yang memilih kalau jatuh hari rayanya pada hari Selasa, insya-Allah nanti mungkin ada yang rancang balik sejak daripada Jumaat, ada yang nak kerja tol percuma, ada yang macam-macam lagi, termasuk ada yang bekerja, ada yang terpaksa balik malam raya dan sebagainya. Jadi kalau kita bercakap dari segi perancangan nak balik ke kampung ini, saya nak bawa perbincangan dalam cerita ini ke Pantai Timur pula, orang yang penting untuk bercerita berkenaan dengan dari segi jutaan kenderaan yang dijangka masuk ke Pantai Timur dan juga melalui lebuh raya E8 kalau kita lihat KLK, Kuala Lumpur Karak dan juga LPT 1 dan 2 merupakan lebuh raya yang penting untuk menghubungkan dari pantai barat ke pantai timur. Jadi saya nak bersama dengan Cik Ainul Hasri Shah Abu Hassan, Ketua Operasi Anih Berhad. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Pertama sekali dari segi Anih, di peringkat Anih, bila dijangkakan peak tarikh ataupun kemuncak yang dijangkakan kenderaan-kenderaan yang akan meningkat yang begitu tinggilah menjelang sehingga ke sambutan hari raya yang dijangka pada Selasa nanti, Encik Ainul? Ya, terima kasih Cik Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik soalan yang ditujukan kepada saya tadi. Okey, kalau ikutkan perancangan kita, sebelum sebelum pengumuman mengenai tol percuma, kita jangkakan bahawa hari Khamis dan Jumaat ini akan bermulanya trafik ke Pantai Timur, especially yang akan balik ke Kelantan. Seperti yang kita jangkakan bahawa Sabtu dan Ahad adalah waktu puncak. Jadi apabila pengumuman oleh kerajaan tol percuma ini, kita dapati kemungkinan terdapat perubahan dari segi trafik yang akan pulang, kerana ramai rakyat Malaysia tertunggu-tunggu untuk tol percuma ini. Jadi kita faham, kalau ikutkan saya jangkakan Sabtu adalah Jumaat malam merupakan waktu yang paling peak daripada tol Gombak. Yeah. So saya rasa bermulanya Jumaat malam sampailah ke pagi Isnin. Kenderaan yang akan melalui KL Karak memang akan bertali arus. Memang tidak betul-betul, Cik Arif. Yang ini yang kami tengah rusingkan, kerana ramai yang mengejar offer yang diberikan oleh kerajaan ini, iaitu tol percuma. Ya. Bercakap berkenaan dengan kita tahu seperti yang diakui Encik Ainul sendiri, pihak Anih juga mengakui bahawa jumlah trafik ini dijangka akan meningkat dalam tempoh ataupun yang dijangkakan ataupun tol percuma yang ditawarkan oleh yang diumumkan oleh Perdana Menteri sebelum ini. Jadi bagaimana dari segi kesiapsiagaan di peringkat Anih? Kerana kita tahu perjalanan itu, kalau rakan-rakan saya di bilik berita ni ada yang berkongsikan berbelas jam kalau nak balik ke kampung tu, nak sampai ke Kota Baru sebagainya. Ada yang pernah, saya tidak pasti, mungkin yang mungkin ada yang berkongsi lebih lama lagi daripada belas-belas jam tu, saya tak pasti. Tapi di peringkat Anih sendiri, bagaimana dari segi kesiapsiagaan Anih Berhad dalam menghadapi jumlah trafik yang begitu tinggi ini, Cik Ainul? Ya, Cik Arif. Kalau kita tengokkan ramai yang pulang ke Kelantan 14 jam, 16 jam. Tetapi kadang-kadang orang salah faham. Sebenarnya dia orang berada dekat KL Karak ni paling tinggi pun 2 jam 45 minit. Hari biasa daripada Gombak sampai ke Bentong hanya memerlukan lebih kurang 34 minit. Tetapi bila musim perayaan melibatkan kesesakan yang agak teruk, tetapi paling lama pengguna akan berada di KL Karak tidak melebihi 3 jam. Di sini kami telah meningkatkan jumlah manpower kita melebihi kepada 40, penambahan sehingga 40%. Rondaan-rondaan, akhirnya kita letak all the machineries kita semua di tempat-tempat yang strategik. Begitu juga kita berkolaborasi dengan polis, PDRM, JPJ, St. John Ambulance, all the relevant parties untuk pastikan perjalanan kali ini sempurna. Maksud dia tidak ada gangguan walaupun tol percuma diberikan, masih lagi seperti perayaan-perayaan sebelum ini. Tetapi cuma masa yang diambil agak panjang kat situ kan. Jangan risau, semua lorong akan beroperasi seperti biasa. Kita buka semua lorong toll gate kita buka semua untuk pastikan kelancaran. Tetapi saya ingin minta mohon para pengguna bersabar, kerana memang sudah dijangkakan akan berlaku kesesakan yang tinggi pada hari Jumaat, Sabtu, Ahad dan Isnin.
Itu Cik Aris. Ya, Encik Nur, jika boleh saya kongsikan di skrin ketika ini iaitu jadual ataupun cadangan waktu perjalanan Hari Raya Aidilfitri yang dikeluarkan oleh LPT melihat kepada beberapa lokasi-lokasi. Jika boleh saya kongsikan di sini, kalau dari Lembah Kelang, Kuala Lumpur, Selangor ini yang masuk di Plaza Tol Gombak, dicadangkan ada dua option sebenarnya, 10 pagi 8 Betul. malam untuk ke Pahang, Terengganu, Kelantan ataupun ke semua destinasi lain. Waktu perjalanan bebas juga diberikan, dan untuk balik ke Kuala Lumpur, Selangor, Lembah Kelang ini melalui di Pahang, dari Pahang, Terengganu maupun Kelantan juga dicadangkan sekitar 6 pagi 8 pagi 6 petang, termasuklah ada yang 7 malam 8 malam serta 10 malam. Jadi dalam cadangan ini, adakah terdapat kemungkinan untuk susulan daripada pengumuman tol percuma dan sebagainya? Adakah wujud keperluan atau untuk meminda semula cadangan ini, ataupun masih lagi kekal dengan cadangan perjalanan yang dikeluarkan ini? Cuma di peringkat pengguna lebuh raya itu yang perlu mengikuti saranan-saranan yang dikeluarkan ini. Bagaimana? Cik Aris. Sebenarnya TTA ni, cadangan waktu perjalanan ni masih lagi praktikal. Ya. Kerana kalau kita lihat, kalau kita tengok masa pulang daripada Kuala Lumpur ke Kelantan, kita harus nak pengguna-pengguna ke Kelantan balik pulang ke dulu. So bermaksud sebanyak mana pun yang pulang ke Kelantan masih lagi mencukupi ke Terengganu untuk kita menampung di lebuh raya kita. Dengan syarat kita ikutilah perjalanan jadual perjalanan ini kan. Ya. Walaupun kita rasa tol percuma itu akan beri impak yang banyak, tetapi kalau segi penambahan kenderaan tidak jauh bezanya. Kerana tidak semua yang akan, saya percaya tidak semua yang akan sanggup duduk dalam sejam kerana tol percuma kan. Kadang-kadang kita fikir macam tu. Tetapi apa yang kami buat ini adalah susunan. Kalau kita tengok, masa pulang kita suruh pergi ke Batam Timur dulu. Bila balik kita suruh yang Pahang balik dulu. Sebab kita tengah tengok perjalanan daripada orang Kelantan akan sampai ke Tol Bentung itu macam mana. So pada jadual perjalanan ni masih lagi berguna pakai untuk musim perayaan kali ini. Ya, Encik Nur mungkin boleh kongsikan juga dari segi nasihat kepada pengguna lebuh raya, kerana kita tahu mereka ni akan menempuh perjalanan yang cukup panjang, berbelas jam. Mungkin ada nasihat di peringkat Anis sendiri, mungkin ada dari segi keselamatan kenderaan maupun dari segi kesiapsiagaan yang perlu dilakukan oleh pengguna lebuh raya sendiri, kerana nak melalui berbelas jam perjalanan nak pulang ke kampung halaman maupun nak balik ke Lembah Kelang selesai sambutan hari raya nanti, Encik Nur. Ya, Cik Aris. Yang ini memang saya selalu titik beratkan lah. Okey, terutama untuk bulan puasa. Kita perlukan rehat yang sempurna. Okey, rancang perjalanan, kalau boleh bisa nak balik tu siap-siapkanlah makanan dalam kereta supaya mudah kita nak berbuka ataupun bertahu, kerana kita tak tahu berapa lama kita akan berada dalam kenderaan kita. Right? Yang keduanya, pastikan kenderaan kita. Kenderaan ni amat-amat penting supaya sihat, sempurna, buat maintenance yang bagus. Yang keduanya, mungkin orang cakap tak perlukan fikir pasal e-wallet, cash and go untuk kita refill top up. Tetapi pastikan cukup. Kerana kita tak tahu, kadang-kadang mungkin kita masuk tu dalam keadaan waktu yang orang kata percuma. Bila keluar tu, masa tu keluar daripada masa yang telah ditetapkan. Mungkin kena bayar tu. Kat situ kita tak perasan. Kan? Yang keduanya, yang seterusnya, saya nasihatkan kalau boleh keluar rumah selepas solat subuh. Kalau keluar selepas sahur pukul 5, mungkin kita akan bersubuh dalam kereta. So, janganlah sekali-sekali berhenti di tepi lebuh raya untuk solat subuh. Ini amat-amat berbahaya. Ini memang saya ingatkan sangat-sangat kerana pernah terjadi kerana salah rancangan perjalanan itu. Yang keduanya, gunakanlah kemudahan-kemudahan R&R. Kalau R&R penuh, pergilah ke Tol Plaza yang berdekatan untuk ke toilet, surau, semayang apa semua. Kerana kemudahan yang disediakan adalah memang sempurna untuk digunakan oleh semua para pengguna lebuh raya di Malaysia. So berhati-hati di jalan raya dan selamat pulang ke kampung. Cik Nur, mungkin akhir sekali melihat kepada menjelang sambutan Hari Raya Aidilfitri ini, mereka juga mula membuat perancangan dari segi jadual perjalanan mereka dan juga dari segi nak hantar kereta servis dan sebagainya. Di peringkat Anis Berhad sendiri, bagaimana dari segi kesiapsiagaan dan juga penambahbaikan
yang dilakukan. Kalau Encik Ainul sebut tadi di RNR dan sebagainya, ruang mereka juga kalau isu sebelum ini berhenti di tepi jalan, nak solat lah, nak buang air dan sebagainya, terpaksa berhenti di tepi jalan. Tetapi mungkin ada penambahbaikan yang dilakukan oleh Anir Berhad dalam memberi keselesaan, meningkatkan tahap keselesaan kepada pengguna lebuh raya sendiri. Okey, kami ada menyediakan staff-staff di setiap R&R untuk kita rujuk kalau berlakunya sebarang kerosakan kan. Selain daripada itu, bolehlah rujuk kepada LPT line LPT line kami 09-547-9111 ataupun toll free 1-700-818-700 ataupun ikuti Twitter kami di LPT Traffic ataupun di Facebook Lebuh Raya Pantai Timur. Di sini semua boleh digunakan untuk kita attend kalau berlakunya sebarang kerosakan kenderaan atau masalah di sepanjang Lebuh Raya KL Tarak dan LPT 1. Baik, terima kasih Encik Ainul Hasri Shah Abu Hassan, Ketua Operasi Anir Berhad, sebelum kerana berkongsi berkenaan dengan jadual perjalanan dan sebagainya. Saya nak berkongsi sekali lagi untuk tatapan anda, iaitu jadual perjalanan yang dikongsikan oleh LPT, iaitu melibatkan lebuh raya ataupun tarikh utamanya adalah 30 April, 1 Mei dan juga 2 Mei dari Lembah Kelang ke negeri-negeri seperti Pahang, Terengganu, Kelantan bermula jam 10 pagi, 6 pagi dan juga melibatkan option kedua 8 malam 5 petang bagi ke negeri Terengganu dan juga Kelantan. Dan seterusnya melibatkan, kalau nak dilihat di sini, kalau ada nota yang disediakan iaitu waktu perjalanan bas ekspres ke destinasi Pantai Timur memasuki Tol Gombak ialah seperti berikut, iaitu cadangannya 9.30 pagi sehingga 12.30 hari, 9.30 malam sehingga 12.30 malam. Dan oleh itu kenderaan ringan disaran elakkan memasuki Plaza Tol Gombak di waktu tersebut. Jadi ini merupakan antara cadangan yang dikemukakan oleh pihak Lebuh Raya Pantai Timur kepada pengguna-pengguna lebuh raya yang akan ke Pantai Timur, termasuklah yang apabila selesai sambutan Aidilfitri yang akan pulang semula ke Lembah Kelang. Terdapat cadangan-cadangan dari 7 Mei dan juga 8 Mei dari Pahang, Terengganu, Kelantan untuk memasuki semula ke Lembah Kelang. Dan pastinya ini merupakan cadangan jadual perjalanan yang dicadangkan oleh pihak LPT. Anda sendiri perlu pastikan kesiapsiagaan dari segi kenderaan, keselamatan kenderaan, kesiapsiagaan untuk pulang ke kampung halaman dan juga balik semula ke Lembah Kelang, ke negeri anda masing-masing. Dan pastinya cerita akan membawakan lebih banyak perincian lanjut dalam hari-hari yang berikutnya. Sekian saja cerita untuk waktu ini. Saya Haris Ashraf Hasnan. Salam hormat.